Di Selangor, pengalaman kita, kos purata kontrak perolehan dikurangkan sebanyak 24%. Maknanya penjimatan pinjamatan dari tender terbuka ialah 24%, ya, iaitu 24% 158 juta dari anggaran jabatan. Ya, ini satu kontrak contoh. Kalau nilai yang dibuat dulu di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional, kita boleh jimatkan kos yang lebih kurang, projek yang lebih kurang sama dengan penjimatan 24%. Ya. Berbanding dengan nilai projek sebanyak 341 juta. Ya. Manakala penjimatan bagi kos operasi dari pengambil alihan alam flora adalah 81 juta ringgit. Jadi maknanya kalau dari 1-2 projek begini boleh dilakukan sedemikian, maka tidak hairanlah kalau Selangor umpamanya mencatat lebihan, surplus dalam keadaan ekonomi negara dan perbandaraan Malaysia dan Menteri Kewangan menyebut tentang defisit. Selangor mencatat lebihan hampir 2.2 bilion ringgit. Itu pun setelah ditambah projek-projek termasuk kemudahan air percuma bagi rakyat yang memberi faedah kepada 1.276 juta penduduk negeri Selangor. Dan kalau kita lihat dengan tambahan projek kebajikan ini, sepatutnya tidak ada banyak lebihan. Tentu hal ini tidak diberi liputan kerana sistem di negara kita ini hanya memihak kepada pihak penguasa dan tidak memberikan laporan yang benar. Maka saya terkejut bila Perdana Menteri umpamanya tidak tahu fakta ini dan boleh hanya menyerang kerajaan-kerajaan di Pakatan Rakyat seolah tidak pandai mengurus. Kerajaan negeri di bawah Menteri Besar Tan Sri Khalid tidak pandai mengurus. Sebab itu lebihan 2.2 bilion ringgit. Menteri Kewangan sekarang pandai dan bijak mengurus. Sebab itulah hutangnya ratus bilion ringgit. Di Pulau Pinang, Majlis Perbandaran Seberang Perai sudah bankrupt pada tahun 2008 semasa Pakatan Rakyat ambil alih. Bankrupt. Dan kerana defisit satu majlis perbandaran, defisitnya itu 230 juta ringgit. Setelah 3 tahun di bawah Pakatan Rakyat Pulau Pinang, kita catat lebihan 41 juta ringgit. Dan sebagai ahli parlimen pematang pau, saya boleh sebut bahawa tahap kebersihan itu jauh lebih baik daripada bila kita capai dulu. Walaupun masa itu saya masih menteri, saya akui. Selain daripada itu, yang juga relevan dalam konteks perbicaraan kita ialah pertambahan beberapa projek yang harus disebutkan. Ya, dia kalau ada lebihan tapi tidak ada tambahan projek rakyat, tidak ada makna juga. Ya. Sebab itu di negeri Selangor, saya menggesa gunakan wang lebihan itu untuk tambah beberapa kemudahan untuk rakyat. Ya, beliau setuju. Tapi di Pulau Pinang umpamanya, ya, tengok pertambahan daripada 2008 untuk memartabatkan agama Islam yang diserang oleh rakan-rakan saya yang bijaksana di sebelah sana, termasuk Pasir Salah, bahawa Pulau Pinang ini memang langsung tak ambil perhatian kepada masyarakat Melayu dan Islam. Saya nak sebut 2008 12.5 juta peruntukan untuk perkembangan dakwah Islam, agama, majlis agama, jabatan agama.
Ya, itu zaman UMNO Barisan Nasional. Tetapi 2012 angka ini bertambah menjadi 64,03 juta ringgit. Dan ini dalam pengiktirafan Transparency International dan lain-lain kita patut sebutlah juga ya, sebab kerana bila ada lebihan ya, juga negeri Pulau Pinang juga mencatat bukan saja Majlis Perbandaran tetapi juga kerajaan negeri telah juga mencatat lebihan, dan saya sisipkan semua angka-angka ini dalam kertas ucapan saya untuk membantu rakan-rakan bukan dalam Pakatan Rakyat tapi juga dari Barisan Nasional untuk bahas dengan lebih teratur. Dan tanya sikit. Terima kasih untuk Yang Tua dan Yang Berhormat Pematang Pau. Yang Berhormat mengemukakan satu peruntukan di Pulau Pinang kepada orang Islam. Tapi adakah itu sudah cukup sebagai satu bukti bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang membela nasib orang Melayu dan orang Islam di Pulau Pinang? Sepanjang pemerintahan Pakatan Rakyat yang diketuai oleh Ketua Menteri yang kita tahu siapa, saya nak tanya, selain daripada itu yang seiring dengan hasrat dan aspirasi Yang Berhormat Pematang Pau, bahawa pendapatan isi rumah penting, bukan tokoh-tokoh besar di Pulau Pinang, bukan pemaju-pemaju besar di Pulau Pinang, tetapi orang Melayu, orang miskin, Melayu dan bukan Melayu. Di mana ada pembelaannya? Saya tidak nampak. Tolong huraikan dengan detail, dengan panjang lebar untuk membuktikan kerajaan negeri Pulau Pinang membela nasib masyarakat orang miskin dan orang Melayu. Terima kasih. Sebenarnya ucapan itu kritik Menteri Kewangan ke saya? Bahawa pertumbuhan ekonomi itu menguntungkan golongan maha kaya. Tapi saya jawab Pulau Pinang. Kerajaan negeri Pulau Pinang, yang dikatakan berjaya untuk membela nasib masyarakat orang Melayu dan orang miskin dan meningkatkan pendapatan isi rumah yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Saya nak itu laporannya. Baik, Ahmad, saya jawab. Boleh tanya soalan lain? Saya jawab ini dulu. Kebetulan ada maklumatnya, ada beberapa projek tambahan. Saya pernah pengusikan jatuh kuasa pemandu pencegahan Bumi Putra. Saya nak sebut di sini bahawa kerajaan Pulau Pinang semasa Barisan Nasional tidak ada peruntukan yang sedemikian sama sekali. Yang ada hanya dari peruntukan Kementerian Keuangan atau Kerajaan Persekutuan yang sekarang memang dikurangkan. Itu fakta. Perumahannya, jatuh kuasa pemandunya, projek-projek gerai dan pusat perniagaan Bumi Putra, semua Kerajaan Persekutuan. Bedanya sekarang ialah ada langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan negeri. Pertama, mikrokredit. Mikrokredit itu walaupun tak disebut Bumi Putra, tetapi kebanyakan faedahnya kepada Bumi Putra, termasuk beberapa Cina dan masyarakat India yang miskin. Tapi yang besarnya, kalau saya sebagai anak Pulau Pinang, anak Melayu Pulau Pinang, saya tahu bahawa masalah besar orang Melayu di Pulau Pinang ialah masalah perumahan. Dalam perbincangan dengan Ketua Menteri Pulau Pinang, dengan mencatat lebihan dan pertumbuhan ekonomi yang memberansangkan, maka kerajaan di Pulau Pinang setuju. Belum pernah ada usaha kerajaan negeri sehebat ini. Dengar. Projek perumahan rakyat, perumahan kos rendah, kos sederhana, mampu milik, itu senantiasa menjadi tanggungan kerajaan persekutuan. Tidak pernah dijalankan secara besar-besaran oleh kerajaan negeri. Yang dilakukan oleh kerajaan negeri hanya menyediakan tapak tanah. Tetapi Pulau Pinang telah menyediakan 500 juta ringgit yang mampu membantu 11,596 penduduk yang majoritinya adalah Melayu. Kerana masalah saya sebut tadi, masalah perumahan.
Boleh. Tambah sikit boleh? Sikit lagi. Yang kita dengar dan kita baca laporan, masalah perumahan di Pulau Pinang itu masih lagi menjadi satu masalah besar di kalangan mereka yang berpendapatan rendah. Tidak kira Melayu atau India atau Cina. Saya tidak perkauman dalam hal ini. Masih lagi kita dengar bantahan, luahan, perasaan tidak puas hati di kalangan kelompok masyarakat ini. Jadi bertentangan dengan apa yang dilaporkan oleh Yang Berhormat Pematang Pau. Satu. Keduanya, Yang Berhormat sendiri sebagai Menteri Keuangan dahulu dan sebagai Timbalan Perdana Menteri, waktu itu Kerajaan Barisan Nasional telah membangunkan Pulau Pinang. Ya, perindustrian di Pulau Pinang telah dibangunkan adalah daripada usaha semasa Kerajaan Barisan Nasional, dan Yang Berhormat pun terlibat juga membantu masa itu menyumbang bagi pihak Kerajaan Barisan Nasional. Apakah Yang Berhormat nak menafikan sumbangan Yang Berhormat selaku pemimpin Kerajaan Barisan Nasional dalam membangunkan ekonomi negeri Pulau Pinang yang hari ini digunakan sebagai satu platform untuk kerajaan yang ada sekarang ini, yang belum nampak lagi kejayaannya? Muhammad Fazil Salah, saya tak nafikan, ya, saya tak pernah nafikan jasa khidmat pemimpin-pemimpin terdahulu. Saya tidak pernah mengatakan bahawa tidak ada yang baik dalam pentadbiran kerajaan terdahulu, ya. Tetapi cuma saya tekankan bahawa kebobrokannya itu keterlaluan sehingga memaksa kita mengatakan wajarlah pemerintahan Barisan Nasional lebih 50 tahun ini diberikan kesempatan untuk menjadi pembangkang yang bertanggungjawab. Baik, saya bagi contoh di sini sebab apa yang disebut, saya nak tahu jadi Pulau Pinang, ya, kerana ini menyentuh masalah Melayu. Apakah umpamanya sebaik Pakatan Rakyat ambil alih, semua masalah Melayu mesti diselesaikan sekarang? Saya pemimpin Melayu Pulau Pinang, Muhammad, dan saya tahu masalah Melayu itu real, masalah perumahan, masalah perniagaan, peluang kesempatan sejak dulu. Sebab itulah maka kita minta persetujuan Kerajaan Negeri masa itu untuk menambah peruntukan dan beberapa geran untuk Kerajaan Negeri. Tapi ini tidak diteruskan sekarang. Projek-projek yang membantu melalui Jawatankuasa Pemandu Penyertaan Penyelesaian Bumiputera, berulang kali saya beritahu kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri, mengapa nak hukum orang-orang Melayu Pulau Pinang kerana memilih Kerajaan Pakatan Rakyat, ya. Maka sebab itu Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengambil langkah. Umpamanya, langkah pertama, membasmikan kemiskinan tegar. Negeri pertama yang membasmikan kemiskinan tegar. Yang Muhammad tahu, kemiskinan tegar ini yang pendapatannya bawah RM500 ke bawah ini, majoritinya Melayu. Ada satu kumpulan kecil India dan sedikit jumlahnya Cina. Tetapi dengan serta-merta pada tahun 2009, setiap keluarga paling miskin di Pulau Pinang diberi RM600. Dan ini yang menjadikan pendorong kepada kami dalam mengemukakan program yang pertama sama dalam belanjawan. Kemudian ada isu-isu yang paling sukar yang dihadapi oleh rakyat miskin dan sekali lagi majoriti orang Melayu di Pulau Pinang, ya. Sebab itu diberikan umpamanya tambahan RM100, RM1,000 untuk jenazah, IPTA emas RM1,000, anak emas RM200. Kalau saudara kahwin dengan orang Pulau Pinang, lahir di Pulau Pinang, anak dapat RM200. Ya. Ada orang yang dapat yang kebetulan 2 kali beranak dalam 1 tahun, dia dapat RM400. Tiap-tiap tahun, ya. Ya, betul. It's not one off. Jadi kalau yang berhormat daripada salah, to be fair lah, ya, untuk concern saya tidak halang. Ada orang yang melahirkan rasa concern bagaimana nasib masa depan masyarakat Melayu Pulau Pinang, ya. Tetapi harus juga letakkan kesalahannya dulu dan kita harus iktiraf bahawa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan negeri di bawah Yang Berhormat Lee Kuan Ing itu tak boleh kita nafikan. Ya.
projek yang saya khususkan tambahan bagi orang Melayu yang bermanfaat bagi orang Melayu, termasuklah mikrokredit dan perumahan. Kadang-kadang boleh tanya kepada saya selalunya, apa masalah paling besar yang dihadapi oleh masyarakat Melayu Pulau Pinang? Saya kata pinjaman untuk perniagaan kecil dan keduanya perumahan. Dan dua-dua ini, Tuan Yang Dipertua, tidak ada negeri, tidak ada dalam sejarah di negara ini negeri-negeri yang menyediakan wang sebanyak itu kerana perumahan rakyat ini tanggungjawab kerajaan persekutuan. Negeri hanya menyediakan tanah. Tapi kerajaan negeri Pulau Pinang dan Selangor hampir setengah bilion mengambil langkah mengadakan rumah mampu milik. Sedikit, mohon maaf.